Padu, mesti di antara kalian dah try promote dekat kawan-kawan, betul? Atau saudara mara ke, atau sesiapa ke. Tapi kan tuan-tuan, seorang pun tak beli. Ni, hati sakit kan? Kita ni sedih, kita ni kecewa. Dan kadang-kadang kita ni tuan-tuan rasa down. Kecewa lah. Jual kat ni tak mau, jual kat ni tak mau. Dia ni tak nak, itu tak nak. Ada di antara kalian mungkin dah try survey hari tu, betul? Sebelum restock. Kita set lah. Kita tanya kawan-kawan kita dulu, kalau aku bawa masuk produk ni, kau nak beli tak? Kawan kita pun cakap, bawa lah, nanti aku support. Bila produk tu kat tangan kita kan tuan-tuan, kita call dia balik, dia tak nak beli pula. Macam-macam alasan yang dia orang bagi tuan-tuan. Berapa ramai yang pernah rasa macam tu. Kita sangka berniaga ni sangat mudah tuan-tuan. Rupanya memang susah. Memang sangat susah. Kawan kita buat kaya, kita ni buat kan pacaroba pula. Macam-macam jadi. Untuk fasa permulaan ni, apa yang tuan-tuan fikir, benda tu tak jadi pun tuan-tuan. Dan memang sangat-sangat susah. Kita mulalah berfikir mereka ni tak beli sebab ekonomi teruk. Yelah, sekarang ni kan orang buat keluar duit KWSP sampai 2-3 kali tuan-tuan. Maksudnya memang ramai sangat orang susah. Dan kita dengar cerita kan tuan-tuan, ramai juga orang yang hilang pekerjaan di fasa pandemik ni. Corona ni kah. Ada juga yang berfikiran, aku ni tak ada bakat ke berniaga? Ni bukan jalan aku kot. Dan ada juga di antara tuan-tuan yang berfikir, produk ni memang tak ada demand lah. Susah nak jual produk ni. Tak ada orang nak beli pun. Kata ada orang nak beli, tak ada orang nak beli pun. Lalas kan tuan-tuan, stok yang kita restock tu letak bawah katil. Sebab tak ada siapa nak beli. Berapa ramai yang selalu berfikiran macam ni? Sila angkat tangan. Sebenarnya tuan-tuan, kita semua sama. Tak ada beza pun tuan-tuan. Ramai sangat yang give up di fasa pertama ni tuan-tuan. Tapi bila kita tanya, macam tadi kan, dia tak boleh jual. Kita tanyalah dia, berapa ramai orang yang kau tanya tu? Berapa ramai orang yang kau tanya untuk nak jual tu? Dia cakap 5 orang tuan-tuan. Ada juga saya jumpa orang lain ni, saya tanya, berapa ramailah orang yang kau tanya ni, sampai 1 pun kau tak terjual ni? Dia pun cakap 10 tuan-tuan. 10? 10? Ramai orang yang tak tahu sebenarnya apa yang mereka buat sebenarnya tuan-tuan. Kita ni manusia, banyaklah sangat ikut orang. Orang buat tu, kita buat ni. Orang kaya buat tu, kita tiru. Orang buat ni, kita buat ni. Kita manusia memang suka meniru orang. Kita tengok macam senang je kawan kita buat. Bisnes, rumah besar, pakai kereta Mustang, dapat makan sedap-sedap. Tak perlu fikir lah macam mana nak bayar loan. Kawan kita berniaga 1 tahun, 2 tahun, turun meletup. Tapi kan tuan-tuan, kita buat tak jadi pun. Saya nak sharekan dengan tuan-tuan satu hukum perniagaan yang tuan-tuan perlu tahu. Bila tuan-tuan dah join berniaga ni, tuan-tuan kena faham satu hukum tuan-tuan. Hukum ini dikenali sebagai hukum purata. Bahasa Inggerisnya the law of averages. Memang ini hukum purata tuan-tuan. Kenapa penting ni tuan-tuan perlu faham tentang hukum purata ni supaya nanti kita ni tak mudah putus asa. Sebab tuan-tuan dah fikir dah, bila join perniagaan ni, tuan-tuan bermain dengan hukum purata tuan-tuan. Maksud hukum purata ni adalah peluang sesuatu perkara akan terjadi adalah bergantung kepada frekuensi sebab kenapa ia terjadi tuan-tuan. Saya ulang,
Hukum purata ini adalah peluang sesuatu perkara akan terjadi adalah bergantung kepada frekuensi sebab kenapa ia terjadi. Ramai orang yang beranggapan dalam bisnes ni kalau join, terus. Ni tuan-tuan, ramai orang yang beranggapan bila dah join bisnes ni, dia macam ni tuan-tuan. Kita dah join, dia naik. Shoo! Macam kawan kita lah. Setahun, 2 tahun berniaga, dah kaya. Macam kawan kita lah. Ada yang di antara tuan-tuan dah berangan lah nak beli kereta apa. Bisnes tak start mula ni, tapi dah start berangan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, dalam dunia realiti ni, macam ni lah tuan-tuan. Bila join berniaga ni, dia macam ni tuan-tuan graf. Slow-slow dia naik. Kenapa slow-slow dia naik? Selagi tuan-tuan tak nak belajar, dia tak nak naik lah. Dia akan naik slow je. Selagi tuan-tuan tak nak belajar dalam sales, selagi tuan-tuan tak nak belajar dalam bisnes, dia akan naik slow lah. Dia akan naik, saya yakin. Tapi dia akan naik slow tuan-tuan. Tapi kalau kita gabungkan expectation dengan reality ni tuan-tuan, kan? Kalau kita gabungkan dua graf ni tuan-tuan, kita akan dapat satu ruang yang bercantum tau. In between expectation dengan reality, dia akan gabungkan satu. Saya dah colourkan siap-siap merah-merah ni. Berapa ramai yang tahu bahagian merah ni apa tuan-tuan? Saya nak bagi tuan-tuan contoh, okey? Tuan-tuan dah dapat produk. Kita pun nak berniaga dengan kawan-kawan. Kita call kawan-kawan kita. Hello, Assalamualaikum, Jamil. Apa khabar? Khabar baik. Aku ada jual kopi tenaga batin ni. Kau nak try tak? Aku busy lah. Tut. Ataupun kita jumpa Kamil. Mel, aku ada berniaga kopi ni. Kau nak try tak? Aku tak ada duit lah. Apa dia tuan-tuan? Apa dia benda ni? Fear of rejection tuan-tuan. Kita takut ditolak. Kita ni tuan-tuan, manusia, kena reject dia, kita down. Kena reject dia, kita terus fikir. Ekonomi down lah sekarang. Orang slow lah berniaga sekarang. Orang berjimat lah sekarang sebab nak raya dah kan. Semua orang fikir macam tu. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, orang tak stop membeli. Orang tak pernah stop membeli ya tuan-tuan. Diorang cuma tak membeli daripada anda saja. Saya nak minta tuan-tuan, jangan ukur poket anda dengan poket customer. Kalau tuan-tuan rasa kopi Purwira ni mahal sangat, maksudnya bukan untuk tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan masih rasa kopi ni memang susah nak jual lah, mahal, maksudnya tuan-tuan lah yang tak ada duit. Jangan ukur poket dengan poket customer tuan-tuan. Jangan ukur poket anda dengan poket customer. Ramai di antara kita, ramai sangat orang spend masa bagaimana nak close sale. Tapi sebenarnya kan tuan-tuan, dia cuma awak kena promote dengan lebih ramai orang je. Tentang hukum purata ni, terdapat 3 jenis buyer yang tuan-tuan perlu tahu. Bila dah join bisnes ni kan tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa dengan 3 jenis manusia di atas muka bumi ini. Yang pertama tuan-tuan adalah heart. Yang ni kan tuan-tuan, belum habis cakap lagi, dia dah tak berminat lah. Kita cakap, bang nak beli tak? Ni, tak nak. Ramai sebenarnya orang yang berperangai macam ni tuan-tuan. Mereka tak tahu pun mereka ada masalah. 70% daripada kehidupan anda sebagai peniaga, anda akan jumpa orang macam ni. Mereka sangatlah ego dan tak peduli tentang masalah mereka. Diorang tanya, tahan lama, apa tu? Lemah tenaga batin. Akulah raja kalau malam. Dia orang ni kalau bersembang dengan kawan-kawan memang tum. Customer heart ni, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, contoh kan. Tuan-tuan tengah makan kat kedai, tiba-tiba kita nampak makcik
tengah jual kerepek kat meja hujung sana lah. Secara logik ni dia akan datang kat tuan-tuan, betul? Daripada meja ke meja, tuan-tuan tak nak beli pun kerepek. Sebelum dia datang lagi dengan tuan-tuan, nak datang ke meja tuan-tuan dah tunjuk tangan lah. Berapa ramai yang selalu buat yang tu? Inilah customer heart, tuan-tuan. Orang belum lagi ke meja kita awal-awal dah tunjuk isyarat tangan lah. Bermaksud kita tak nak dengar apa-apa dah dia kata apa. Customer yang kedua ni, tuan-tuan, adalah customer medium. Orang medium ini, orang ni dia macam 50-50 lah, tuan-tuan. Dia tak membeli. Tapi orang jenis macam ni, dia sanggup mendengar, tuan-tuan. Dia dengar lah. Tuan-tuan nak promote apa, dia dengar lah. Tak ada masalah pun. Mereka sebenarnya tak membeli pun, tuan-tuan. Kadang-kadang mereka ni masuk kanan, keluar kiri. Ada juga di antara mereka yang akan guna ataupun cakap. Dah guna macam-macam produk, tapi tak berkesan pun, tuan-tuan. Ada yang diorang menggunakan ayat ni. Sebenarnya diorang menggunakan ayat ni untuk melepaskan diri saja, tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita spend masa dengan diorang bercerita A to Z tentang produk. Lalas diorang akan kata, nantilah aku fikir. Inilah ayat-ayat biasa yang diorang guna dalam customer medium ni, tuan-tuan. Dan yang terakhir adalah easy. Hijau ni. Kita jarang-jarang jumpa sebenarnya, tuan-tuan. Easy customer ni memang susah nak jumpa. Tapi kalau jumpa mereka, sangatlah senang untuk close sale. Dan mereka orang yang sangat memerlukan produk kita, tuan-tuan. Kadang-kadang mereka ni terus membeli 2 kotak. Tak ada dah beli satu-satu. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Ada 3 jenis orang dalam kehidupan seharian kita sebagai peniaga. Tuan-tuan jangan dulu, relax dulu. Saya nak bagi gambaran dengan tuan-tuan dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan bayangkan orang lidi ni adalah customer yang kita tanya untuk beli Perwira Cafe. Tak kisahlah, tanya siapa pun, saudara mara ke, kawan-kawan ke. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan. Okey, contoh kita tanya saudara kita. Dia cakap, no. Tanya lah, nak beli tak kopi? Dia cakap, tak nak. Kita tanya pula Pak Lang kita, dah kahwin ni, nak beli kopi. Dia cakap, tak syuk lah, duit tak ada. Yang ni tak angkat langsung terus. Yang ni kita dah spend masa berjam-jam, tuan-tuan. Penat ni duk mesej ni. Tapi dia kata, nantilah dia fikir dulu. Dan kita jumpa orang seterusnya. Semua kena reject, betul? Saya nak tuan-tuan tahu, dalam bisnes ni, tuan-tuan, reject tu normal. Tanam dalam fikiran ni, reject ni sangat normal dalam bisnes. Majoriti orang yang tanya 5 atau 10 orang, dia dah tak nak. Dia dah koyak lah, dia dah give up lah. Dia dah give up lah, tuan-tuan. Dia dah tanya 10 orang. Orang tak nak beli. Koyak lah. Siapa yang tak koyak? Saya pun koyak. Bila tuan-tuan jual dan orang tak beli, tuan-tuan koyak, kita mula berfikir, apa yang tak kena? Sebab aku tak ada luck berniaga ke? Aku ni tak ada bakat berniaga ke? Saya yakin untuk permulaan ni, tuan-tuan akan terima banyak sangat rejection, tuan-tuan. Sampai kadang-kadang rasa macam nak give up. Tak ada siapa nak beli produk, tuan-tuan. Fikir macam-macam lah ni. Nak habiskan stok ni, tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah koyak, kita mulalah. Sanggup bagi free gift banyak-banyak. Tak kisahlah. Untung sikit janji jual. Tak ada hal lah. Dan ada juga yang sanggup buang harga janji jual. Ini sangat famous lah, tuan-tuan. Dia dah koyak, orang tak nak beli. Dia buang lah harga. Dan ada yang paling rare sekali. Jenis peniaga ni, dia tunggu je kawan dia tanya dia, peniaga apa lah? Ataupun dia tunggu, dia lepak dengan kawan dia. Bila kawan dia cerita masalah tenaga batin, baru dia promote. Ada yang customer, dia join dia Perwira Cafe ni, dia buat IG, dia buat Facebook. Lepas tu tak ada orang nak beli pun. Ada yang macam tu, tuan-tuan. Dia ni tunggu orang cari dia pula.
Dia yang meniaga, dia yang suruh orang dia cari pula. Oh, Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebenar-benarnya tak perlulah fikir setiap hari kenapa diorang ni blue tick tuan-tuan, kenapa diorang ni read tuan-tuan, kenapa diorang ni reject tuan-tuan. Tak perlu fikirlah cara close sale gempak pun. Tuan-tuan belajarlah dengan mahal guru mana pun, takkan boleh berjaya kalau tuan-tuan tak faham hukum purata ni. Tak perlulah fikir corona, ekonomi sekarang ni down sebab corona ke sekarang. Dia tak nak beli kan tuan-tuan? Tak apa. Cari je orang lain. Tak perlu pening-pening. The key is to reach more people tuan-tuan. Tuan-tuan perlu jumpa lebih ramai orang. Ini adalah hukum purata. The law of averages. Setiap orang yang tuan-tuan jumpa, ada diorang nak ajar something kan tuan-tuan. Setiap orang yang tuan-tuan jumpa, tuan-tuan kena learn dan improvise cara kita close sale bercakap. Contoh, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, orang pertama yang tuan-tuan tanya, okay? Tiba-tiba tak boleh close sale, betul? Lepas tu kita kaji balik kenapa kita tak boleh close sale. Maybe kita tak cerita kebaikan kot. Lepas tu kita jumpa orang kedua tuan-tuan, kita cerita pula kebaikan. Tetap tak boleh close sale juga tuan-tuan. Tapi kita belajar apa yang tak kena, kita improvise. Maybe kita tak bagi tahu tentang rasa sedap kopi tu. So bila kita jumpa orang yang ketiga tuan-tuan, kita bagi tahu kebaikan dengan rasa kopi tu. Tapi diorang tak nak juga. Lepas tu kita learn dan improvise lagi. Sentiasa improve diri anda. Okay, kita tanya orang ketiga, dia berminat nak dengar. Kita dah cerita semua, kita dah bagi tahu kebaikan KKM dan semua. Lepas tu dia cakap, nantilah fikir dulu. Setiap orang yang tuan-tuan jumpa, dia akan ajar something, okay? Tuan-tuan perlu tahu, sebenarnya tuan-tuan sekarang ni bermain dengan hukum purata. So, kita tak koyak sebab kita tahu dalam hukum purata, lebih tinggi frekuensi, lebih tinggi untuk anda jumpa customer buyer. Ini maksudnya tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, semua orang takkan reject kita. Lambat laun, kita akan jumpa juga customer warna hijau ni. Each no will bring to yes tau, tuan-tuan. Selagi kita tak give up, untuk cari sale, kita belum kalah lagi. So, kalau tuan-tuan tanya 5 orang, dia tak nak beli, tuan-tuan stop, tak ada orang nak beli lah. Kalau tuan-tuan tanya 10 orang, tuan-tuan stop kat 10 orang, memang tak ada orang nak beli lah. Sebab ini luck tuan-tuan, nasib. You just have to reach more people. Cari lebih ramai pelanggan tahu tentang Perwira Cafe. Lebih tinggi frekuensi anda, lebih tinggi untuk anda dapat yes. Cari lebih ramai yang tahu tentang Perwira Cafe ni je tuan-tuan. Itu the key dia. Tuan-tuan hanya perlu fikir sekarang ni, macam mana tuan-tuan nak cari lebih ramai pelanggan yang tahu tentang produk yang tuan-tuan jual ni. Contoh saya nak bagi, tuan-tuan jumpa dia orang yang ada kena-mengena dengan customer avatar kita, terus promote dia. Tak perlu fikir banyak tuan-tuan. Lama kelamaan nanti tuan-tuan akan pandai. Ada juga yang ramai beritahu saya kan tuan-tuan. Malu lah. Tak confident lah. Segan lah nak jual produk dengan orang yang tak kenal. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, hidup ni adalah pilihan. Tuan-tuan tak nak buat, ikut suka tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak jadi apa, tuan-tuan nak jadi apa pun, itu tuan-tuan punya pasal lah. Tapi kalau tuan-tuan nak berjaya dalam bisnes, ini adalah fasa pertama tuan-tuan. Fasa tebalkan muka. Nak jadi peniaga ni kan tuan-tuan, kena tebal dia muka. Memang kena tebal. Muka tebal, barulah poket tebal tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan jangan putus asa. Dan cari dia pelanggan baru. Tak payah pening-pening kan tuan-tuan. Dia tak nak beli, tak apa, move on dia. Tak payah duk fikir dah. Dia, fikir orang lain dia. Setiap orang, tuan-tuan kena faham, ini adalah perjalanan hidup tuan-tuan. Untuk di fasa permulaan ni, saya tak nak tuan-tuan cepat give up. Dan anggap every rejection yang tuan-tuan terima
no ke, busy ke, tak berminat ke, tak malu ke berniaga produk ni adalah satu step tangga kejayaan tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu koyak. Saya harap tuan-tuan faham tentang hukum purata ni. Dan jangan cepat koyak dalam bisnes. Anggap sahaja cabaran dalam bisnes ni adalah hiburan. Nanti kalau tuan-tuan dah berjaya, tak ada cerita lah tuan-tuan. Macam mana? Ada ke orang yang berjaya tak ada cerita susah? Semua kita dengar ada orang daripada cerita yang susah tuan-tuan. Tiada benda yang mudah di dalam dunia ni. Kalau benda tu mudah kan tuan-tuan, tuan-tuan kena hati-hati. Sentiasalah ingat hukum ni supaya tuan-tuan tahu apa sebenarnya yang tuan-tuan buat. Bila dah join bisnes, hukum purata ni adalah kawan anda. Okay? Ingat, banyak dah video saya bagi tahu dah tuan-tuan. Usaha takkan mengkhianati kita. Okay? Usaha takkan mengkhianati kita. You have to believe in yourself. Memang tak ada siapa pun percaya kita tuan-tuan. Memang tak ada siapa pun peduli nasib kita tuan-tuan. Susah nanti memang tak ada orang pun akan tolong. Tak perlu menafikan lagi yang memang kita perlukan perubahan dalam hidup kita. So kita kena start percaya dengan diri kita supaya kita lebih jumpa ramai orang dan jangan cepat give up. Percaya pada diri anda yang anda boleh lakukan. So, lakukan tindakan sekarang juga. Mesej ada orang, berapa ramai pun. Lantak ada orang nak cakap apa. Diorang nak reject, lantak Itu sahaja untuk hukum purata. Kita jumpa di video seterusnya. Padu!